Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sambung pada format akaun yuran. Okey, untuk format akaun yuran seperti yang telah cikgu maklumkan sebelum ni, iaitu kita melihat kepada prinsip pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okey, kenapa? Sebab kita ada yuran semasa, kita ada yuran lapuk, kita ada yuran belum terima. Okey, belum terima, dan juga kita ada yuran belum terperoleh. Okey, jadi 4 jenis yuran ni. Yang mana yang ini kita terima tahun semasa, yang ini merugikan perniagaan kita, yang ini yuran belum terima adalah kita punya aset, dan yuran belum terperoleh adalah kita punya liability. Okey, jadi sekarang ni kita lihat pada format penyediaan akaun yuran. Sebab apa? Sebab last kali nanti, bila siap saja akaun yuran ni nanti, kita akan masukkan atau kita kreditkan ke akaun pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey, so kita lihat. Mula-mula kita lihat maklumat di bawah ni. Pertama, yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir. Yang kedua, yuran belum terperoleh awal dan yuran belum terperoleh akhir. Sebut saja yuran belum terima. Okey, belum terima, maka dia adalah aset semasa. Yuran belum terperoleh, kita tahu dia adalah liability semasa. Jadi dalam akaun yuran, macam biasalah, bila kita buat akaun T, kita ada bahagian debit, kita ada bahagian kredit. Jadi bila sebut je akaun yuran, kita ada yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir. Iaitu aset awal dan juga aset akhir. Kalau aset mestilah bahagian debit. Betul? Okey. Bila dia bahagian debit, kita akan tulis situ yuran belum terima di bahagian debit. Bila sebut je bahagian debit, maka dia adalah automatik yuran belum terima awal. Kalau dulu kita boleh buat, iaitu yuran belum terima baki BB. Yang ini pula yuran belum terima akhir. Okey. Tapi kalau dulu kita boleh buat HB. Tapi dalam tajuk kelab persatuan ni, kita jangan tulis pun BBHB. Dan dalam format sebenar pun tak perlu pun tulis akhir. Sebab apa? Sebab kita sedia maklum bahawa debit ni adalah awal dan kredit ni adalah akhir. Begitu juga dengan yuran belum terperoleh. Dia adalah liability. Bila dia adalah liability, kita akan letakkan dia bahagian kredit untuk baki BB dan bahagian kredit baki HB. Okey, tetapi ingat cikgu cakap, ya, kita jangan tulis perkataan BB HB dalam format KSSM. Jadi seperti yang kita tahu bahawa dia adalah liability, maka bila dia liability, baki BB-nya mestilah berada di bahagian kredit dan baki akhirnya mesti berada di bahagian debit. Okey. Setakat tu fahamkan semua? Okey. Selesai untuk yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir, yuran belum terperoleh awal, yuran belum terperoleh akhir. Okey. Sekarang kita tengok maklumat mana yang kita masih belum sentuh. Kita masih belum sentuh bank dan juga maklumat tentang pendapatan dan perbelanjaan. Okey, untuk bank ialah ini adalah yuran semasa. Seperti yang saya ajar tadi, okey, dalam video pertama saya, yuran semasa adalah debit bank, kredit yuran. Ya, yang mana kita terima pada tahun semasa ataupun bulan semasa. Sebab itu dalam akaun yuran ni, tengok yuran dekat bahagian kredit, maka kita rekodkan catatan bergu dia adalah bank. Kemudian kita akan buatkan persamaan, iaitu campurkan semua yuran belum terperoleh awal, bank dan yuran belum terperoleh akhir, dan kita bandingkan dengan yuran belum terima awal dan yuran belum terperoleh akhir. Letakkan angka imbangan yang mana lebih besar dan
akan wujudlah satu angka yang kita kena cari ataupun balancing figure. Angka yang untuk mengimbangkan debit dan kredit, iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maka amount inilah akan kita hantarkan nanti ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Faham semua? Okey. Ingat, seperti kita tahu bahawa yuran dalam kelab persatuan dia adalah hasil kepada kelab dan persatuan. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, ini contoh soalan untuk sediakan akaun yuran. Kita tengok ya, maklumat berikut diambil daripada Kelab Ria Tambunan pada 1 Januari 2017. Okey, kita ada yuran belum terima dan yuran belum terperoleh. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran tunai bagi tahun berakhir 1 Disember 2017. Okey, dia bagi yuran ahli 2016, yuran ahli 2017, yuran ahli 2018. Okey, kita lihat. Sekarang kita nak dalam tahun 2017. Dan maklumat ini dalam akaun penerimaan dan pembayaran, dia bagi maklumat sehingga 31 Disember 2017. Tapi kita lihat ada tahun 2016, ada tahun 2017 iaitu tahun semasa, dan ada tahun ke depan iaitu tahun 2018. Okey. Jadi kat sini kita dah boleh tahu apakah yuran ini, iaitu yang ini yuran belum terima. Ini yuran belum terperoleh. Okey. So tengok maklumat tambahan dia. Yuran belum terima pada 1 Disember 2017 berjumlah 880. Maksudnya ini apa dia? Ini adalah yuran semasa yang masih belum terima sehingga 31 Disember 2017. Okey, yuran semasa tapi belum terima. Okey, yang seterusnya yuran tahun 2016. Okey, yang ini masih tertunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk. Okey, kehendak soalan. Pertama, sediakan akaun yuran. Kedua, sediakan catatan akaun pendapatan dan perbelanjaan pada 31 Disember 2017. Dan yang ketiga, catatan dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey, kita tengok jawapan dia macam mana. Okey, daripada maklumat perkhidmatan soalan tadi, kita boleh lihat yang pertama adalah bank. Bank ni ialah akaun penerimaan dan juga pembayaran. Okey. Akaun penerimaan pembayaran pada tahun tersebut, pada tahun 1 Disember 2017, kita terima 850, kita terima 2,400, kita terima 960. Jadi total penerimaan kita adalah 28,210. Ini adalah penerimaan dalam tahun semasa. Yang saya kata tadi, debit, bank, kredit, yuran semasa. Okey, yuran tadi adalah hasil. Yang kedua, yuran lapuk. Yuran lapuk ni nak ambil kat mana? Okey, dia kata apa? Yuran tahun 2016 masih tertunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk. Jadi pada tahun 2016, okey, kita hanya terima sebanyak 850. Tapi dalam soalan atas sekali, yuran belum terima, iaitu sebanyak 1450. Ini adalah maklumat yang diambil pada 1 Januari. Maksudnya pada tahun 2016, kita bawa ke dalam 2017 pada 1 Januari. Okey, maksudnya yuran belum terima ini adalah yuran tahun 2016. Sebab itulah kita hanya terima 850. Jadi wujudlah di sini iaitu yuran belum terima iaitu sebanyak RM600. Jadi yuran RM600 ini dianggap sebagai hutang lapuk. Okey, so sekarang maklumat lain
kita tak ada, tinggal nak buat akaun yuran saja lagi. Okey, jadi kita lihat ada tak yuran belum terima awal. Mana? Okey, yuran belum terima awal adalah yuran tahun 2016. Ada tak maklumat yuran belum terima akhir? Okey, ada pada tahun semasa. Pada 30 Disember 2017, kita ada yuran yang belum terima sebanyak 880. Okay, seterusnya ialah yuran belum terperoleh awal. Ada tak? Ada 1380. Okay, ada tak yuran belum terperoleh akhir? Okey, yuran belum terperoleh akhir iaitu yuran yang kita terima tahun ke depan, tahun yang lebih awal pada tahun 2000, tahun yang ke depan selepas 2017. Ada maklumat tak? Ada tahun 2018 sebanyak 960. Okey, jadi maklumat awal akhir, yuran belum terperoleh awal akhir, kita dah lengkapkan. Okey, yang mana belum terlengkapkan? Yang bank. Macam mana boleh dapat 28210? Kita dah kira kat atas tadi. Betul? Yang kedua, yuran lapuk. Kenapa yuran lapuk tak kat sini? Seperti yang kita maklum, dia adalah belanja ataupun kerugian perniagaan, iaitu debit yuran lapuk, kredit yuran. Okey. Seterusnya ialah campurkan semua maklumat di bahagian kredit ni, dapatlah angka 31070. Kita tolakkan yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir, dapatlah pendapatan dan perbelanjaan sebagai balancing figure. Itu angka yang mengimbangkan debit dan juga kredit. Okey, faham ya semua? Okey. Okey, kita nak sediakan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, dan juga kita nak sediakan maklumat dalam penyata kedudukan kewangan daripada akaun yuran ini. Okey, tadi kita dapat dah balancing figure kita adalah pendapatan dan perbelanjaan 28660. Jadi bila kita buat akaun penerimaan, bukan penerimaan pembayaran ya, kita sediakan akaun pendapatan. Ini ada kesalahan ni. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita masukkan yuran ahli 28660 dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang ini saya kata sini iaitu dapat hasil. Okey, dan yuran lapuk kita letakkan dia di bahagian perbelanjaan, iaitu ini adalah belanja hasil. Okey, yuran adil adalah hasil, yuran lapuk adalah belanja. Okay, seterusnya, bila kita nak sediakan akaun penyata kedudukan kewangan pula, ialah kita ambil baki akhir yuran lapuk, yuran belum terima akhir, iaitu sebagai aset semasa, dan yuran belum terperoleh akhir sebagai liability semasa. Okey, jadi lengkaplah penyediaan akaun yuran, iaitu buat akaun yuran, buat akaun pendapatan dan perbelanjaan, dan yang ketiga, masukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, sekarang kita sambung akaun yang kedua. Okey, tadi tu akaun penerimaan dan pembayaran dan juga akaun yuran. Sekarang akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dalam akaun pendapatan perbelanjaan ni, kita tak boleh selesaikan terus akaun ni. Kita kena rujuk tadi akaun yuran. Okey, dah siapkan akaun yuran, baru kita boleh buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, tujuan penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan adalah merekod item pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Okey, dapat hasil, belanja hasil. Okey, disediakan untuk mengira lebihan atau kurangan bagi operasi kelab dan persatuan.
Yang kedua, pelarasan yang terlibat dalam akaun pendapatan perbelanjaan adalah kita akan kira susut nilai aset bukan semasa, hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja belum bayar, belanja pra-bayar. Ini sebabkan kita kiralah dalam membuat pelarasan untuk menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Maksud lebihan ialah bila dapat hasil lebih besar daripada belanja hasil. Okey, untuk kurangan pula ialah di mana dapat hasil lebih kecil daripada belanja hasil. Okey, kita lihat. Dalam hasil, kita ada pendapatan hasil dan pendapatan modal. Cikgu lebih suka gunakan satu singkatan yang mudah pelajar ingat. Itu dapat hasil, dapat modal. Okay, untuk belanja pula, belanja hasil, belanja modal. Okay, jadi, dalam akaun dapat hasil ni, kita akan rekodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dapat modal pula, kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Begitu juga dengan belanja. Belanja hasil, kita akan rekodkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Belanja modal akan kita rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, secara kasarnya, gambaran awal untuk menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan, jika kita nak kaitkan dengan akaun milikan tunggal, okay, kita akan sediakan akaun apa? Akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Itu APUR. Okay, APUR. Okey. Kalau kita lihat APUR ke atas ni ada jualan, ada belian, last dapat untung kasar. Betul? Untung kasar kita bawa ke sini. Betul? Okey. Okey, untung kasar tambah hasil, kat sini ada belanja. Barulah kita dapat sini untung bersih. Okay. Gambarannya ialah kita seolah-olah menyediakan akaun untung rugi. Sebab apa? Untung kasar tambah hasil, sini belanja, akhirnya dapat untung bersih. Ini adalah akaun milikan tunggal. Yang kita sediakan sekarang adalah akaun kelab dan persatuan. Jadi hasil, semua hasil di bahagian kredit dan semua belanja bahagian debit. Jadi apa sahaja maklumat yang ada dalam hasil, itulah yang akan ada dalam kelab dan persatuan. Apa sahaja yang kita rekod dalam belanja untuk akaun milikan tunggal, itu juga yang akan ada dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kelab dan persatuan. Sebab itu dalam belanja ni, kalau perasan, kita ada susut nilai, okay, susut nilai, kita ada insurans, kita ada gaji, kita ada promosi. Okay. Samalah, kita akan buat semua ni, maklumat ni. Okay. Hasil sebenar, belanja sebenar akan rekodkan dalam akaun untung rugi. Sama, untung rugi. Okay. Kita akan rekod benda yang sama. Cuma, dia tak namakan akaun untung rugi. Dia namakan sebagai akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Okey, kita lihat akaun pendapatan dan perbelanjaan ni. Okey. Apakah dia hasil-hasil dalam kelab dan persatuan? Okey, satu dapat hasil. Okey. Satu dapat hasil. Satu lagi dapat modal. Okey. Apakah yang dapat hasil? Pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Dapat modal pula ialah pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan. Okey, perkataan biasa ni. Okey. Contoh ya, untuk pendapatan hasil atau dapat hasil ni ialah yuran masuk atau yuran pendaftaran. Inilah
dapat duit masuk, orang masuk kelab kita, orang bayar pendaftaran. So, itu adalah dapat hasil. Yuran tahunan atau yuran bulanan. Ketiga, kutipan jualan pesta dia. Bincang tadi, betul? Pesta dia, apa perkara lah kita ada kutipan-kutipan jualan. Sewa diterima kerana penyewaan bangunan kelab. Okey, mungkin kita sesekala kita akan sewa bangunan yang kita sewa kepada persatuan-persatuan lain ataupun orang ramai untuk gunakan bangunan kita. Okay, faedah atas pelaburan, tak kisahlah labur dalam ASB, labur dalam syarikat pelaburan. Keuntungan perniagaan, kendalian kelab dan persatuan. Kalau kelab dan persatuan memang ada buat perniagaan. Okay. Derma bukan bertujuan untuk membiayai projek. Maksud di sini ialah derma yang orang bagi, tujuan dia bagi adalah untuk bantu aktiviti kelab. Bantu aktiviti kelab. Bukannya nak besarkan bangunan kelab, nak beli perabot-perabot baru kelab, bukan. Tetapi adalah untuk bantu aktiviti kelab. Okey. Seterusnya ialah penerimaan lain yang bukan pendapatan modal. Kita tengoklah apakah penerimaan lain yang dianggap sebagai aktiviti biasa kelab. Okey. Untuk pendapatan modal pula adalah bukan daripada aktiviti biasa. Pertama, jualan aset bukan semasa. Aset bukan semasa contohnya perabot, lagi mesin, lengkapan, kenderaan. Selalu ke kita jual aset-aset kita ni? Tak, kadang-kadang. Bila dah rosak ataupun tak perlu lagi, tak pakai lagi, maka kita jual. Kita akan dapat untung atas jualan aset-aset ni. So, itu adalah dapat modal. Seterusnya, derma khas. Itu saya kata, derma khas ni organisasi luar ataupun orang perorangan yang derma ke kelab adalah untuk tujuan bukan aktiviti biasa kelab. Jadi, aktiviti apa? Nanti kita tengoklah macam mana derma yang dimaksudkan sebagai derma khas. Seterusnya, peruntukan kewangan pada kerajaan. Kerajaan bagi modal untuk kita laksanakan projek. Untuk kita buat sesuatu untuk kelab dan persatuan. Selalu ke kerajaan bagi duit pada kelab persatuan? Tak. Dia adalah aktiviti, bukan aktiviti biasa. Okey? Faham semua? Okey. Okey, sekarang tak belanja pula. Begitu juga belanja. Ada belanja hasil. Okey, ada belanja modal. Belanja hasil, belanja modal. Okey. Pun sama ya. Kita tengok apa dia maksud dia. Belanjaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan. Pengurusan pentadbiran. Okey, untuk belanja modal, perbelanjaan ke atas pembelian. Okey, pembelian atau membina aset bukan semasa. Dia beli, dibina. Bina apa? Aset bukan semasa. Contohnya, bina premis, beli kenderaan, beli perabot, beli lengkapan, beli mesin. Okey, faham ya? Okey, jadi contoh belanja hasil. Gaji, insurans, belanja sewa rumah kelab, kadar bayaran. Sama kan? Macam akaun untung rugi. Ini kan belanja yang biasa kita guna dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Belian alat tulis sama. Okey, tambahan. Stamp, akhbar dan majalah untuk kegunaan kelab. Okay, biasanya masa kita buat di tempat, dia ada di bawah. Tajuk, akaun, buku tunai runcit. Betul tak? Stamp, akhbar dan majalah. Ini melibatkan satu jumlah yang kecil. Tak apa. Dalam kelab persatuan, kita masuk terus dalam akaun belanja hasil. Susut nilai aset bukan semasa, sama ya. Okay. Elang kehormat iaitu elang honorarium. Ini yang kita bincang semalam. Honorarium. Okay. Honorarium ni adalah upah ataupun jumlah kewangan yang kita bagi ikhlas pada AJK Club. Okay. Okay. Seterusnya, belanja untuk menjalankan urusan pentadbiran kelab dan bayaran pahit
perkhidmatan. Contohnya kita ada urusan pembelian apa-apa yang melibatkan kos guaman, charge-charge yang melibatkan bank charge ke, ataupun saman ke apa, perbelanjaan lain nak uruskan kelab dan bayaran perkhidmatan. Okey. Untuk belanja modal pula, contohnya belanja ubah suai bangunan, besarkan rumah kelab. Ini adalah belanja modal. Bina gelanggang permainan atau tempat letak kereta. Okay. Beli aset bukan semasa. Bayaran guaman dan duty stamp pembelian aset bukan semasa. Kalau bayaran guaman saja kita letak kat sini. Tapi kalau dibeli untuk beli aset bukan semasa, maka dia adalah di bawah belanja modal. Okay, kos pemasangan pendingin hawa, itu kita pasang aircon dalam kita punya premis. Maka semua ni adalah belanja modal. Okay, kalau kita perasan, yang ini kalau dalam akaun untung rugi, okay, akaun untung rugi. Ini kan untung kasar hasil belanja. Okay. Untuk akaun belanja hasil ni seolah-olah seperti kita buat akaun untung rugi. Ini hasil, ini belanja. Cuma namanya sekarang ni belanja dapat hasil, belanja hasil. Okay, itu beza dia. Okay. Untuk belanja modal, kalau kita perasan seolah-olah kita nak buat apa? Okay, seolah-olah kalau kita buat PKK, okay, dia seolah-olah kita buat sini aset bukan semasa. Betul tak? Okay, kita ada apa saja aset bukan semasa. Maksudnya kalau kita buat sini premis, mungkin premis ni kos dia akan berubah sebab apa? Sebab ada belanja ubah suai bangunan. Kalau ada perabot, mungkin kita ada beli perabot baru, iaitu pembelian aset bukan semasa. Okay, so samalah macam kita sediakan PKK. Okay, boleh semua ya? Okay, seterusnya akaun perdagangan kelab dan persatuan. Okey, samalah kita nak buat akaun perdagangan. Akaun perdagangan dalam akaun milikan tunggal. Ada jualan, ada belian, inventory awal, inventory akhir, sama. Tapi biasanya soalan melibatkan akaun kelab dan persatuan ini, akaun perdagangannya tak sedetail akaun milikan tunggal. Sebab kita beranggapan bahawa aktiviti perniagaan kelab persatuan bukanlah aktiviti utama, tetapi dia adalah aktiviti sampingan ataupun extraordinary activity. Ordinary activity adalah perniagaan yang aktiviti biasa yang kelab buat. Contohnya kelab perekonomian, belajar akaun. Setiap masa belajar akaun. Satu hari belajar akaun ni nak berniaga kari pau dan air cendol. Itu adalah extraordinary activity. Bila dia ada buat perniagaan, maka dia kena buat akaun perdagangan. Tujuannya nak cari apa? Nak cari untung atau rugi perniagaan. Okey. Contohnya, terdapat kelab persatuan menjalankan aktiviti perniagaan seperti membuka restoran, kedai buku, kedai alatan sukan dan lain-lain. Okey, sama tadi saya kata kelab perakaunan, tapi nak berniaga ais cendol. Bukan selalu. Sesekala kalau ada keraian, kalau ada apa-apa majlis kelab.